KPM. Sedapnya. Nak makan semua lah. Banyak makan sedapnya. Penatnya panas pula hari ni. Stretching kejap dulu. Sedapnya. Ni dah nak habis lah. Si Zubaidah ni. Zubaidah? Oh, amboi. Dah lah ponteng kelas PJK cikgu. Boleh lepak-lepak kat sini makan jajan pula yang tak berkhasiat tu. Zubaidah kan? Tunggu kau ponteng kelas cikgu Tunggu. Ni siapa ni? Tunggu siapa ni? Tunggu. Saya bukan Zubaidah lah. Cikgu salah orang ni. Bukan. Saya bukan Zubaidah. Bukan Zubaidah? Bukan. Saya Mira. Alamak, tersilap orang ke ni? Silap orang, Mira? cikgu. Mira? Ya, saya lah Syamira Nazir yang hari ini akan bersama-sama dengan cikgu selama 1 jam untuk kita belajar subjek yang sangat menarik. Tapi sebelum cikgu, marilah dekat sikit cikgu. Tapi jangan dekat sangat. Masih kena menjaga penjarakan sedikit. So sekarang ni kita sebenarnya dekat mana ni? Kita dekat mana, cikgu? Kita sekarang ni dekat kelas mahir, cikgu. Pukul 2 macam biasa, tepat jam 2 petang. So, cikgu dah masuk studio lah ni? Dah masuk dah, cikgu. Dan cikgu, kita hari ni tidak mengenakan pelitup muka. Ini kerana hari ni kita nak belajar subjek untuk murid-murid menengah rendah, pendidikan khas di mana topiknya merupakan pengurusan kehidupan dan komunikasi gaya hidup sihat. Dan cikgu, untuk hari ini selama 1 jam kita akan buat aktiviti fizikal. Kita akan beriadah. Jadi sebab itulah kita tidak mengenakan pelitup muka untuk mengelakkan kita daripada kesesakan nafas. Macam saya dah berlari tadi. Mengah pula. Kena kejar dengan cikgu. Nasib baik sempat bawa lari saya punya jajan sekali. Okey, cikgu. Dan bersama dengan kita hari ini juga bukan hanya cikgu Siti Aidil saja, tetapi juga kita punya cikgu guru isyarat bahasa. Jurubahasa kita cikgu Suhaili Abdul Ghani. Baik, dan cikgu daripada SKPK Kampung Baru. Betul ya, cikgu? Baik, terima kasih cikgu. Selamat datang ke kelas mahir juga bersama-sama untuk kita hari ini. Okey, cikgu. Sebelum kita mulakan kelas, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Okey, dan saya pula. Okey. Dan juga sedikit info buat anda semua yang sedang menonton. Sekarang ini macam kita tahu kerajaan telah mengumumkan pembukaan pendaftaran vaksinasi untuk remaja daripada usia 12 hingga 17 tahun. Jadi pendaftaran boleh saja anda lakukan di aplikasi MySejahtera. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan sedikit tentang diri cikgu. Silakan. Okey, nama cikgu silakan. Siti Ainul Murshidah binti Syamsuddin. Boleh panggil cikgu Ainul. Dan cikgu adalah daripada berkhidmat di SMK Orchid Desa Kuala Lumpur. Okey, dan pengalaman dah 13 tahun sebagai guru. Baik. Dan cikgu, hari ini nama pun gaya hidup sihat cikgu. Sudah semestinya kita perlu dan juga banyak aktiviti beriadah. Dan dengarnya tadi, cikgu nak lakukan sedikit aktiviti senaman ringkas. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, sebab tadi dah makan makanan tak berkhasiat tu kan. So kita kena... tak berkhasiat lah tu. Okey. So kita kena buat stretching sikit. Senaman bagi supaya sebelum ini, lepas ini kita nak belajar lagi kan. So adalah satu aktiviti untuk cerdaskan otak kita sikit, okey, mental dan juga fizikal kita. Ya, okey. Dan hari ini pun saya twinny dengan cikgu. Kita sama-sama pink cikgu, girl power untuk hari ini. Jadi cikgu dah ready, dah bersedia, dah power ni untuk kita lakukan senaman ringkas. Saya bersama dan saya yakin murid-murid di rumah pun sama. Jadi berdiri bersama-sama dengan saya dan juga cikgu Ainul untuk kita lakukan aktiviti senaman ringkas. Ada muzik kan cikgu? Ya, tapi kita sebelum tu kita tengok dulu sebab kita sebenarnya nak buat tarian. Okey, tarian namanya tarian penguin. Mungkin murid-murid kat rumah dah biasa dengan tarian penguin. Okey, jadi boleh follow cikgu, ikut cikgu bersama dengan Kak Mira untuk melakukan aktiviti tarian penguin.
Okey, kita akan tengok dulu step by step. Boleh. Okey. Okey, langkah yang pertama, letakkan tangan di sebelah sisi. Okey, kemudian kita akan gerakkan macam penguin berjalan. Okey, ke kiri dan ke kanan. Dan pusing. Pusing. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, okey, kita akan gerakkan kaki kita. Gerakkan Ini untuk kaki. kemahiran motor kasar ni. Okey, gerak kaki ke kanan dan juga kiri. Kiri. Okey. Dan yang seterusnya, yang ketiga. Kanan, Kanan. kiri. Kiri. Okey. Yang keempat, Yang keempat. okey, kita akan gunakan tangan kita. Okey, jari kita ni, tangan ini pusing. Pusing. Okey, begini. Okey. Dan yang kelima. Okey, yang kelima kita gunakan jari jemari, kemahiran motor halus ni. Okey, gerakkan macam ni. Jari jemari kita, yang ini pun sama. Macam ni. Okey. Ya, dan akhir sekali pusing ini. Okey. Pusingkan badan sedikit. Ya, pusing badan supaya ada regangan sikit. Okey, so kita boleh mula, tapi sebelum tu pakai topeng dulu. Pakai topeng penguin lah. Nama pun tarian penguin. Saya punya Okey. satu. Terima kasih, Ya. cikgu. Okey, saya pakai satu macam mana ni? Boleh, Mira? Boleh. Tak ada masalah, Okey. cikgu. Kita jadi Okey. penguin hari ni. Cikgu boleh? Okey. Okey, saya pun dah bersedia. Penguin dekat rumah ready? Ready? Jom kita dengarkan Okey, lagu music penguin. dulu Mari. Ready? Pusing. Pusing adik-adik, pusing. Kanan. Kiri. 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 Kiri balik. Okey. Ada saya di di labari dan do labari labari bari bari di di sudan do labari nande alo maragani nande Pusing. Pusing habis. Wah, inilah dia tarian itu sahaja. penguin. Okey, senaman yang ringkas saja untuk kita hari ini lah, untuk memulakan pembelajaran kita hari ini. Ya, orang kata sedikit aktiviti pemanasan badan yang ringkas lah, cikgu. Ya, betul. Okey, cikgu. Okey, baru rasa macam cerdas sikit kan, cergas sikit untuk kita nak mula dengan pengajaran kita, pembelajaran kita di bawah topik gaya hidup sihat. Cikgu, bila cikgu sentuh tentang gaya hidup sihat ni kan cikgu, apa sebenarnya yang dimasukkan dengan gaya hidup sihat ni cikgu? Okey, jadi kita nak tengok kepada slide kita, okey, yang menunjukkan maksud bagi gaya hidup sihat. Okey, ada tak slide kita? Ada. Okey. Okey, kat mana? Wah, banyak buah-buah ni nampak dekat sini. Okey, ini dia. Okey, gaya hidup sihat. Okey, ini adalah maksud ataupun definisi bagi gaya hidup sihat, iaitu amalan tabiat hidup yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan. Jadi Mira, apakah amalan dan tabiat hidup kita yang boleh meningkatkan tahap kualiti kesihatan kita? Kalau nak meningkatkan tahap kualiti kesihatan, janganlah makan jajan ni macam cikgu kata tadi. Ya, tak berkhasiat. Okey, jadi kita kena amalkan makan makanan yang sihat seperti mana yang dekat sini. Ini adalah antara contoh-contoh, okey, untuk amalan gaya hidup sihat. Okey, di mana yang pertama, macam Mira cakap tadi, kita mesti buat makanan kita mestilah seimbang. Bila kita kata seimbang, maksudnya perlu ada semua kelas-kelas makanan. Okay? Seperti apa cikgu? Seperti karbohidrat lagi. Protein. Okey, kita ada fiber, mineral kan, mineral, vitamin, okey, dan banyak lagi lah. Lemak Kita pun takkan sama juga kan cikgu? Ya, betul. Okey, kita takkan pergi satu persatu lah, sebab kita akan tengok lagi yang lain ni, dan lepas ini kita ada makanan berkhasiat. Jadi kita akan tengok dulu untuk amalan gaya hidup sihat. Okay, yang kedua adalah mendapatkan pemeriksaan doktor yang berkala. Okey, kenapa kita kena dapatkan pemeriksaan doktor?
Supaya kalau kita ada sakit boleh kesan awal dan boleh dicegah dari awal, cikgu. Ya, betul. Kadang-kadang tu kita nampak sihat kan, tapi kita tak tahu apa penyakit yang kita ada. Okey, kalau kita cek, mungkin kita pergi buat pemeriksaan doktor, barulah kita tahu rupa-rupanya mungkin kita ada penyakit dalaman yang kita tak sedar. Nampak, tak nampak. Betul? Okey, seterusnya adalah rutin senaman. Okey, sebaik-baiknya senaman tu kita boleh buatlah paling kurang 10 minit setiap hari. Okey, tak kisahlah sama ada senaman ringan ataupun senaman yang berat, angkat berat ke apa kan. Okay, at least ada 10 minit, okay, sekurang-kurangnya 10 minit untuk senaman setiap hari. Okey. Okay, sebab tu nama dia rutin. Setiap hari Setiap hari. Okey. Okey, seterusnya rehat. Okey, rehat mestilah cukup. Okey, rehat tu maksudnya kita tak buat apa-apa aktiviti. Okey, bukan rehat-rehat tu kita buat aktiviti apa masih senaman ke apa ataupun kita baca buku ke kan. Ini rehat maksudnya rehat yang secukupnya macam tidur. Okey, tidur kita cukup. Perlukan tahu tak berapa jam sehari untuk tidur yang sihat. Tidur yang sihat. 12 jam lah, cikgu. Amboi. Lama tidur, cikgu. Sihatlah tidur lama. 12 jam itu bukan tidur gitu. Tak boleh. Okey, tak boleh. Itu maksudnya tak sihat juga. Okey, kita kena tidur dalam 7 ke 8 jam sehari. Okay. Kalau kurang macam mana, cikgu? Kalau terlalu kurang, bila kita kurang tidur, kita mulalah kita punya dari segi mental kita pun kita dah mula stres. Bila kita nak buat kerja, lepas tu kita dah tak cukup tidur kan, so kita akan rasa mengantuk. So kita tak dapat fokus pada aktiviti seharian kita. Okey. Dan yang terakhir adalah pemikiran yang positif. Okey, kalau kita tengok sini, pemikiran yang positif dapat mendorong kita untuk menerima dan mengatasi cabaran hidup dengan matang dan juga rasional. Okey, maksudnya kita boleh terimalah apa sahaja cabaran ataupun ujian yang telah ditetapkan kepada kita. Kita fikir secara positif. Mungkin contohnya seperti sekarang, pandemik kan, COVID-19. So kita boleh fikir secara positif. Mungkin ada juga hikmah dia. Ada sikit juga, sikit sebanyak ada hikmah pada kehidupan kita. Okay? Betul tu, cikgu. Macam semua saya tengok semua amalan gaya hidup sihat ni, cikgu, sebenarnya kita sendiri kena terapkan dalam kehidupan seharian kita. Yang paling mudah ialah rutin senaman dalam 10 minit. Macam cikgu kata, tak perlu yang sukar pun. Kadang-kadang kita hanya berdiri macam ni, angkat kaki pun sudah cukup memadai. Asalkan 10 minit. Ada pergerakan ringkas tu, cikgu. Baik, selepas ini macam cikgu kata, kita nak buat ataupun nak fahami tentang pemakanan yang seimbang pula. Ada kaitan ke dengan piramid makanan tu? Ke macam mana? Nanti kita tanya cikgu Ainul. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Okey. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM, di mana hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik dengan topiknya gaya hidup sihat untuk murid-murid menengah rendah. Dan juga hari ini bersama dengan saya Cikgu Siti Ainul dan juga Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SKPK Kampung Baru. Dan juga sedikit peringatan kepada anda di rumah yang mungkin tertanya-tanya kenapa saya tidak menggunakan pelitup muka ni dengan Cikgu. Ini kerana subjek kita merupakan subjek pendidikan khas. Oleh sebab itulah kita tidak menggunakan pelitup muka dan juga kerana kita ingin melakukan aktiviti riadah dan juga senaman kan Cikgu. Betul. Risau kalau pakai nanti berlaku kesukaran dalam bernafas. Nanti ada yang pitam ataupun pengsan pula. Dan ini juga merupakan SOP dalam riadah juga yang telah dikeluarkan oleh KKM. Okey, Cikgu. Gaya hidup sihat. Tentang makanan. Pemakanan yang seimbang tadi, Cikgu. Okey. Kita ada video lah ni. Ada video? Nak ditayangkan? Ya. Boleh, tiada masalah. Profesor X tengah. Saya ada misi untuk diselesaikan. Itu Profesor X. Cikgu? Video Baru-baru misi. ini dilaporkan hampir 50% penduduk di Bandar Y telah jatuh sakit disebabkan tidak mengamalkan gaya hidup sihat.
Oleh itu, dalam misi kali ini, Detektif Ainul dan Detektif di studio perlu mendapatkan 2 sampul yang mengandungi dokumen rahsia untuk digunakan dalam kempen gaya hidup sihat. Tapi macam mana kami nak dapatkan sampul tu, Profesor? Profesor, tolong Detektif kami. perlu menempuh semua rintangan di laluan sensori untuk mendapatkan sampul-sampul tersebut. Baik. Oh, okey. Kami terima misi tu, Profesor. Terima kasih, Profesor X. Baiklah, Detektif Ainul. Cikgu, Okey. kita ada satu misi rahsia ni, cikgu. Ya, misi rahsia daripada Profesor X di mana dia minta kita carikan sampul rahsia. Tapi kita nak kena melalui laluan sensori dulu. Laluan sensori? Ha. Jeng. Apa laluan sensori tu, cikgu? Okey, laluan sensori tu laluan yang ada banyak rintangan yang ada kat depan kita ni. Inilah laluan sensori yang kita nak kena lalui ni. Barulah kita dapat sampul rahsia tu. Okey. Saya dulu ke, cikgu? Saya dulu ke? Tak saya tak sabar dah ni nak dapat ni. Tunggu. Okey. Cikgu akan tunjukkan Baik, dulu bagaimana kita nak melalui laluan rahsia ni. Jadi misi yang pertama kita nak cari 2 sampul kan. Okey, so sampul yang pertama cikgu akan cari untuk misi pertama. Misi kedua nanti Mira akan tolong carikan, cikgu. Ya, okey. Jadi kita mula, Mira. Silakan, cikgu. Hati-hati, cikgu. Okey. Selamat maju jaya, cikgu. Saya doakan. Ya, Okey. okey. Silalah bagi sokongan. Go, cikgu. Boleh. Mari adik-adik. Kita doakan. Okey. So kita start dekat sini kan. Okey, jadi kita akan mula dari sini. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, dia adalah macam permainan teng-teng, Mira. Tahu tak teng-teng? Tahu yang kita baling batu tu kan, cikgu? Kalau dekat kampung cikgu orang panggil jengket-jengket. Okey, jadi untuk pergerakan yang pertama ni kita perlu menggunakan sebelah kaki dan melompat sebelah kaki dan mendarat menggunakan 2 belah kaki. Oh, okey. Okey, ada juga lompatan untuk 1 kaki. Jadi kita mulakan. Okey. Okey, nombor 1. 2, 3. Yang ini Okey. 2 belah kaki. Okey. 6, 7 dan 8. 9, 10. Okey, jadi kita dah habis 10. Okey, untuk yang ini kalau kita perhatikan tadi, okey, ada lompatan yang menggunakan sebelah kaki dan kita perlukan seimbangkan badan kita. Okey, bila melibatkan keseimbangan, jadi kita dah menggunakan satu deria, sensori yang kita namakan sebagai propriocepsi atau perceptif. Okey, di mana dia akan menggunakan koordinasi badan kita dan juga keseimbangan badan. Okey. Okey, seterusnya kita boleh teruskan. Okey. Dan untuk aktiviti ni tadi, kita dapat menguatkan kaki kita sebab kita nak boleh seimbangkan badan. Okey, seterusnya bahagian ini. Touch your ears. Touch your ears. So, kita kena pegang telinga. Okey, ears kan telinga. Okey, ke belakang. Touch your nose. Okey, so kita pegang hidung. Seterusnya, touch your head. Mana head? Di atas kepala. Okey, so kita pegang kepala. Seterusnya, touch your shoulder. Okey. Okey, dan yang sini one time spin. So, one time spin. Spin apa maksudnya spin? Kena berpusing satu kali. Okey, so kita pusing sekali. Okey. Okey, so sekarang kita dah sampai kepada yang seterusnya. Okey, yang ini kita dah belajar ears, nose, head, shoulder. Okey, sampai sini. Nampak gayanya kita nak kena fikir secara kritis ni. Macam mana kita nak bergerak daripada sini nak jadi macam ini. Jadi pemikiran kritis. Dan di sini kita boleh rasalah, Mira, kasarlah kat sini. Rasa permukaan dia, cikgu? Ya, permukaan dia kasar di sini. Okey. Jadi sekarang kita nak gerakkan seluruh badan kita ni, okey, di mana dia ada kemahiran motor kasar ni, nak gerakkan seluruh otot-otot badan kita ni untuk ke sini. Okey. So kita gerakkan. Oh, nampak cantik. Okey. Macam ni. So yang ini sebelah sini. Pusing lagi sekali. Pusing lagi. Okey, dah settle. Cikgu, saya tengok cikgu melompat ni macam permainan game lompat katak, cikgu. Jangan lupa nanti ada lompat katak tu. Ada lompat katak. Nampak juga lah katak kat sini. Okey.
So sekarang pick a colour. So kita nak pilih warna. Warna favourite cikgu red. Warna Cikgu merah. suka merah. Walaupun cikgu pakai pink. Cikgu. Okey. So sekarang Mira, tengok ni Mira. Ada air. Kena cikgu, ini kena hati-hati cikgu kalau jatuh basah nanti. Ya, betul kan. Jadi kita nak kena pastikan kita kena seimbangkan badan kita ni sebab kita nak melalui titi yang usang ni. Okey, jadi kita kena hati-hatilah. Gerak hati-hati. Dua. So kita kena bergerak 3. di atas titi ni. Jadi kita ada keseimbangan badan dekat sini. Betul. Dan saya nampak cikgu, kaki cikgu ada sedikit berbeza sikit. Cikgu letakkan kaki cikgu. Sebab dia kecil kan titi ni. So kita kena gerakkan, okey, supaya kaki kita tak terjatuh daripada titi ni. So seimbangkan badan kita. Okey. Kalau tidak jatuh nanti tak sempat sampai ke sampul. Okey. Okey. Dan ini pun titi lagi satu cikgu. Ada titi pula untuk balance, dia kata. Balance tu maksudnya seimbang. So nak kena seimbang lagi lah. Tapi sebabkan kecil, so kita kena gerakkan. 1. 2. Dengan macam catwalk tu kan. Okey. 3. 4. Okey, sekarang ada frog jump. Kena lompat pula cikgu. Aduh. Lompat katak. Ini saya tahu. Lompat katak. Pula. Okey, so sekarang kita start dari sini. Lompat. Katak. Nampak katak pun banyak kat sini. Kalau cikgu salah lompat, mungkin cikgu akan tenggelam dalam kolam ni. Okey. So jom kita lompat katak. Dekat rumah pun kena lompat sama dengan cikgu Okey. 1. Lompat. Kedua, lompat lagi cikgu. Okey. Tak macam katak ke? Tak ada cikgu. Okey. Okey. So sekarang kita dah sampai kepada batu-batu yang kecil ni. Macam mana kita nak berjalan atas batu kecil? Okey. Tadi kalau kita lompat katak tu, kita dah guna seluruh peha kita ni, otot-otot di bahagian peha ni kita dah guna. Okey, maksudnya itu adalah otot kita kata kemahiran motor kasar, maksudnya menggunakan otot-otot besar. So dia akan menguatkan peha kita, kaki kita ni. Okay? Sebab tu penting sebenarnya pergerakan ini. Okey, sekarang kita nak gunakan batu ni nak menggunakan hujung kaki kita. So kalau tidak kita jatuh. Betul? So kita akan guna hujung kaki kita. Seimbangkan badan. Nampak? So okey. Yang ini cikgu jengkit sikit kaki cikgu. Ya, betul. Jangan Okey. gunakan semua tapak kaki ya, adik-adik. Kena jengkit sikit. Kena jengkit sikit. Okey. Belum lagi cikgu, sikit lagi. Sekarang dah sampai ke bahagian darat dah. So tadi kan bila cikgu buat tu ada rasa lengur-lengur sikit kat bahagian betis ni. Kenapa agaknya Mira? Itu mesti sebab ada otot yang terlibat ataupun masa. Ya, betul. Okey, kita menggunakan otot-otot di sini bila kita dalam posisi macam ni. Okey, jadi dia dapat menguatkan otot di belakang betis kita ni. Okey cikgu, kalau ada murid-murid yang lakukan aktiviti ni kan cikgu, macam lompat katak, jengkitkan kaki, kalau mereka rasa ada sedikit sakit di sini, di bahagian mana yang sepatutnya yang terasa pressure tu cikgu? Di sini biasa dekat sini, dekat bahagian belakang peha ni. Sebab kebanyakan aktiviti kemahiran motor kasar menggunakan laluan sensori ni, dia menggunakan kaki. Okey, kaki dan juga koordinasi badan. Macam tadi bila kita menjengkit, dia akan membetulkan postur badan kita juga. Okey, kalau kita tengok kita jengkit, badan kita tak boleh macam tu, kalau tidak jatuh kan. Betul, kita kena tegak. Okey, jadi dia ada postur badan kita. Okey. Sekarang apa ni? Ini ada ular warna pink juga cikgu. Dekat sini star jump. 3 times star jump. 3 kali kena buat lompat bintang. Ini untuk senaman kardio ni, kardiovaskular punya. Okey, so kita lompat bintang sama-sama Mira. Mari. Okey, 1 2 3. 2 3 4. Masuk salah satu 4. Okey cikgu. Okey. So sekarang kita nak melalui, nak pijak-pijak ular ni. Ular dah lah sama dengan baju kita. Okey, so kita ikutlah dia. Okey, untuk aktiviti ni dia akan mempengaruhi, meningkatkan daya tumpuan kita. So kita akan tumpu pada bentuk ular ni, dan kita nampak pergerakan kaki kita pun berselang-seli. Okey.
Kalau yang untuk ular tu, itu kita fokus daripada segi penglihatan dan juga fokus minda kita, cikgu. Ya, betul. Sebab tu kalau kita kata yang ini laluan sensori, sebab dia menggunakan banyak sensori kita sebenarnya. Okey, sensori kita bukan setakat 5 sensori. Bukan sekadar sentuhan lah, cikgu. Ya, betul. Okey, sentuhan tadi kan. Okey, kita ada lebih sebenarnya. Kita ada proprioceptif tadi. Okey. Dan kita ada vestibular. Apa tu, cikgu, maksudnya? Vestibular tu adalah yang melibatkan pergerakan dari segi keseimbangan badan kita. Di mana kita menggunakan otot untuk seimbangkan badan kita. Itu ada vestibular lah. Okey. Okey, sekarang bear crawl. Okey, so merangkak lah ni. Kita kena merangkak. Kalau merangkak, mesti kena ke bawah ke, cikgu? Ya, betul. Merangkak seperti bear. So merangkak lah ni. Kita merangkak lah macam mana beruang merangkak. Sikit je, nasib sikit je. Baik. Okey, so sekarang kita dah sampai kepada spell your name. So cikgu kena eja lah nama cikgu. Mengeja nama. Okey, so A-I-N-U-L. Ainul. Okey, Okey, tapi dah kan habis. cikgu, untuk spell your name ni, ini ada kaitan juga ke dengan sensori kita? Okey, yang ini adalah tambahan di mana kadang-kadang tu murid pendidikan khas, terutama kita fokuskan laluan sensori ini kepada subjek kemahiran manipulatif kefungsian rendah. Okey, biasanya murid-murid berkeperluan khas kefungsian rendah ni dia kadang-kadang ada juga yang tidak tahu mengeja nama. Okey. Jadi dia bila dia bermain sampai ke sini dia perlu eja nama dia. Okey, lama-lama bila dia praktis maka dia pun boleh ingat nama dia. Macam mana ejaan tu. Baik. Satu lagi langkah, cikgu. Last. Okey, finish. Say hooray. Okey. So kita dah habis. Mana sampul dia? Sampul dia, cikgu. Ada di situ. Ya, betul. Deng, 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 jeng, jeng, jeng. Kita dah dapat sampulnya. Okey, sekarang Mira, kita buka sampul ni, Mira. Boleh. Okey, kita ke sini. Jom, cikgu. Okey, cikgu bagi Mira lah buka. Saya buka. Terima kasih, cikgu. Yang Apalah telah bersusah rahsianya. payah mengharungi perjalanan sensori untuk dapatkan sampul ini. Mari kita tengok. So, lepas ni Mira pula kena buat aktiviti lah. Kena tengok sikit, cikgu. Boleh buka tak tu? Ya, agak. Baik. Saya tolong cikgu. Wah, ini mesti rahsia banyak informasi daripada Profesor X yang nak turunkan kepada kita. Sampai baik, lekat cikgu. gitu. Okey. Yang pertama, saya bagi cikgu ke saya tunjuk? Tunjukkan. Apa Saya dia tunjukkan, ya. agak-agaknya? Yang pertama, cikgu. Ada apa tu? Ada gambar ni. Cikgu rasa yang ini dia nak gunakan untuk kempen gaya hidup sihat dekat belakang ni. Patutlah. So sekarang kita ada gaya hidup sihat dan kita ada gaya hidup tidak sihat. Okey, jadi sekarang mungkin kita nak kena tampalkanlah gambar dekat mana gaya hidup sihat. Apakah gambarnya? Ini gambar ada seorang murid lelaki ni, cikgu. Dia makan banyak sangat makanan fast food. Ni tak sihat ni. Tak sihat. Tak sihat. Jadi kita nak letak di sini ke dekat sana? Okey, kita nak letak di sebelah sana lah, cikgu, sebab dia ialah gaya hidup tidak sihat. Okey, so cikgu tampalkan kat sana. Okey, cikgu, terima kasih. Saya tolong cikgu untuk tampal di sini. Okey. Okey. Baik, saya untuk tampal di sini, cikgu. Saya tolong. Okey, itu gaya hidup tidak sihat. Yang kedua, ada gambar murid sedang tidur. Okey, tidur. Kalau tidur, rehatlah tu kan? Betul. Jadi gaya hidup sihat ke bukan tak sihat? Okey, ini merupakan gaya hidup sihat, cikgu. Okey, jadi dekat sana. Dekat sini. Sebab dia menikmati tidur yang cukup. Baik, gambar yang ketiga. Alamak, ni gambar apakah ini? Mungkin cikgu dan juga murid-murid di rumah boleh kena pasti. Tolong, gambar apa ni, cikgu? Gambar dia hisap rokok. Hisap rokok ni sihat tak? Hisap rokok? Hisap rokok ni ialah sangat tidak sihat, cikgu. Amalan yang tidak sihat ni, jangan hisap rokok. Jadi kita letak dekat bahagian tidak sihat. Okey. Yang seterusnya. Ini murid lelaki sedang berjoging. Kat mana tu? Kalau dah nama pun berjoging, maksudnya dia melakukan aktiviti beriadah, cikgu. Aktiviti beriadah.
Beredah. Jadi, Jadi dia adalah Sehat. Merupakan Sehat. gaya hidup yang sehat. Okey. Dah ada dah 2 gaya hidup sehat di sebelah saya. okey. Dan yang seterusnya. Wah, ini apa agak-agaknya ni cikgu? Dia tengah buat apa? Tengah malam tu. Dah pukul 2 pagi dah dekat jam dia tu. Masih bermain game ke tu? Ni ada tak murid-murid kita yang tengah malam masih bermain game sampai ke pagi? Ini adalah amalan gaya hidup yang tidak sihat. Tidak Okey? sihat. Tidak sihat. Betul tu. So kita letak dekat bahagian di bahagian tidak sihat tidak cikgu. sihat. Okey, terima kasih Mira. Sama-sama. Ingat ya, bukan tak boleh main permainan video, tapi jangan sampai tidur lewat. Okey, di sini pula ialah ada murid lelaki ni cikgu, dia makan juga. Tapi dia makan sayur-sayuran. Oh, sihatlah tu makanan berkhasiat tu. Ya. So gaya hidup yang Sehat. Baik, saya tampalkan di sini. Dan yang seterusnya. Okey, ini macam mana pula cikgu? Ini pun makan juga. Makan tapi dia tengah sambil baring-baring siap kotor lagi tu, tak jaga kebersihan. Wah, tak patut, tak patut, tak tak patut. So, ini saya tahu, ini sudah semestinya gaya hidup tidak sihat. Jangan amalkan macam ni ya. Okey. Jadi dekat sinilah. Okey. Gaya hidup tidak sihat. Okey. Okey, selesai cikgu. Seterusnya, saya ada gambar doktor dan pesakit. Tengah buat pemeriksaan cikgu rasa tu. Dia buat pemeriksaan cikgu Pemeriksaan kesihatan tu. Mestinya. Tadi cikgu dah terangkan dah. Buat pemeriksaan kesihatan antara amalan gaya hidup sihat. Ya, betul. Jadi sudah semestinya di sini. Di bahagian gaya hidup sihat. Okey, saya akan tampalkan cikgu. Di sebelah sini. Dan seterusnya cikgu, kita ada lagi 2 gambar terakhir untuk kita selesaikan. Okey. 2 gambar terakhir. Baik. Gambar murid ataupun pelajar sedang mandi. Maksudnya dia menjaga kebersihan diri dia dengan baik. Dia mandi. Okey, ada murid kita, ada tak murid kita yang tak mandi? Mak, jangan tau. Mesti ada ke? mandi. Setiap hari berapa kali kita kena mandi? Sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali cikgu. Ya, betul. Okey. So itu adalah amalan gaya hidup yang sihat. Okey, saya tolong tampalkan di sini. Dan yang terakhir sekali cikgu, ada gambar di tangan saya. Siapakah ini? Mungkin ini ialah murid yang bernama Farid cikgu. Kenapakah macam tu di depan laptopnya? Maksudnya dia banyak kerja ni sampai dia dah stres. Mungkin dia tak berehat ni. Dia asyik buat kerja je kan. Sampai dia stres. Maksudnya dia dah tak sihat dari segi mental. Alamak. So amalan gaya hidup tak sihat tu kalau kita bekerja sampai kita tak berehat. Wah, jadi nak buat kerja pun kena pandai bahagikan masa kan cikgu. Ya, betul. Okey, jadi so, ini tidak sihat. Tidak sihat. Okey, jadi dekat sinilah. Baik, jadi kita dah selesai daripada segi gaya hidup sihat dan juga gaya ataupun amalan hidup yang tidak sihat. Jadi di cikgu, sana ada sebenarnya penerangan dia. Okay? Betul, ada penerangannya. Okey, rehat tak cukup, okey, mendapat pemeriksaan kesihatan. Betul tu. Yang semua inilah gambar yang cikgu sudah jelaskan tadi bersama-sama. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Lagi sekali di mana Mira ingin tegaskan kepada anda semua yang sedang menonton di rumah, sebab mengapa Mira dan juga Cikgu Ainul tidak mengenakan pelitup muka ini kerana kita melakukan aktiviti riadah dan juga dalam subjek ini murid-murid pendidikan khas perlu juga melihat ekspresi muka dan juga pergerakan bibir kita. Dan di segmen yang ketiga ini tadi Cikgu Ainul dah menunjukkan bagaimana pergerakan dalam peta sensori. Laluan sensori ini cikgu yang telah
Profesor X berikan misi pada kita. Dan sekarang saya pula ingin mencuba, cikgu. Ya, misi yang kedua Misi untuk kedua. dapatkan sampul rahsia yang kedua. Baik. Dan untuk misi yang kedua di mana saya melakukan ini, saya tidak memakai kasut pula, cikgu. Ya. Sebab laluan ini nama pun laluan sensori, jadi saya ingin merasa dan juga ingin menyentuh permukaan yang ada di dalam laluan ini, cikgu. Okey. Jadi boleh saya teruskan, cikgu? Ya, boleh. Okey. Teruskan. Baiklah, saya akan cuba untuk misi yang kedua. Kita kena selamatkan kita good punya luck, Mira. kehidupan. Okey, 1, 2, 3. Saya lompat, cikgu. Okey, lompat. Lompat, 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 lompat. Okey. Berjaya. Selesai. Satu, Selesai. Rintangan. Pusing. Okey. Touch your ears. Sini. Okey. Belakang lagi. Touch your nose. Di sini ialah hidung. Okey, cikgu. Betul. Saya belakang lagi. Touch your head. Kepala. Sentuh kepala. Dan yang keempat, touch your shoulder. Bahu. Buat sedikit aktiviti bersama-sama dan saya undur ke belakang satu tapak. Dia kata, Spin. spin, cikgu. Pusing sekali. Pusing. Okey. Baik. Sekali je, Dah cikgu, sampai betul situ. eh? Sekali Okey. saja. Okey. Inilah yang ada sentuhan di permukaan, cikgu. Sentuhan. Okey, kita Okey. boleh rasa kat situ, Mira. Satu, Satu, lompat. lompat dua, Dua, lompat tiga. tiga. Okey, Okey. apa yang Mira rasa kat situ? Okey, di sini kan, cikgu, kerana saya tidak memakai kasut juga, jadi saya dapat rasakan ada seperti ada dia permukaannya ada bintik-bintik, cikgu. Jadi kita boleh rasa So, kita boleh rasa ni. agak kasar kan? Betul. Okey, untuk refleksologi tu juga. Ya, selalu ada juga di taman permainan kan, cikgu, laluan Ya. yang berbatu-batu tu. Betul. Okey. Okey. Sudah menguji deria sentuhan kita kat situ. Okey. Okey, dari sentuhan lepas, saya memilih satu warna, cikgu. Okey, warna apa favourite Mira tu? Cikgu tadi pilih merah, saya pilih biru lah, cikgu. Alright. Sebab pen merah, pen biru. Biru marah. I love you. Okey, kat Okey. sini. Kemudian saya lalu titi. Titi usang hati-hati Mira. Dua, Okey. tiga. Ha. Hati-hati, jangan goyang, jangan goyang. Okey, kena keseimbangan badan sikit. Baik. Lagi satu. Dan di sini, cikgu. Okey. Okey. Berjaya dekat situ. Pusing, pusing, pusing. Untuk balancekan kita punya badan pula. Balance. Okey. Jalan macam catwalk tu. Okey. Okey. Dan di sini, cikgu. Kita ada frog jump. Saya kena lompat ni, cikgu. Rasanya ni pergerakan favourite Mira kan? Okey, saya kena lompat macam katak ya. Okey, lompat macam katak. 1, 2, 3. Lompat, lompat, lompat. Siap. Alright. Baik. Okey. So, seterusnya. Okey. Di sini kan, cikgu. Okey, menggunakan hujung kaki. Seimbangkan badan. Jengkitkan sikit kaki. Jengkitkan kaki. Okey. Dan sampai di sini. Okey. So, Lompat bintang. kita ada tekstur sikit dekat situ. Okey, kita boleh sentuh sebenarnya. Okey. Betul. Apa rasa tu Mira? Rasa macam rasa rumput lah, cikgu. dia Permukaannya. macam rumput. Okey, so kita boleh rasa dengan deria sentuhan kita. Okey. Dan di sini saya kena lompat bintang ke, cikgu? Ya, 3 kali Okey, satu. Cikgu bersama-sama dengan saya boleh? Okey, jom. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Alright. Dan seterusnya. kita pergi kepada ular kita yang berwarna pink. Hati-hati, Okey. hati-hati. Dan kita kena merangkak, cikgu. Ya, seperti beruang. Beruang. Sikit je. Angkat 1, sikit je. 2, 3. Okey. So, Selamat. sekarang Saya kena dah mengeja nama. hampir habis dah ni. Okey, misi kita ni. Okey, mengeja nama. Okey, nama saya Syamira. Syamira. Yes, so kita teruskan yang terakhir. Saya lompat dan hooray! Yeay! Selesai, cikgu. Okey, selesai. Tapi mana dia sampul rahsia kita? Di sini. Alright. Di sini dah ada, dapat adik. sampul rahsia. Baiklah. Jom, cikgu. Kita Okey. selesaikan misi Kita yang selesaikan. seterusnya. Mari, cikgu. Okey. Wah, ini misi kegemaran saya ni, cikgu. Apa tu? Okey. Apa pula agak-agaknya ni? dokumen rahsia Profesor X ni? Cikgu dah bersedia? Okey, Okey, ready? cikgu, ready? 1, 2, 3. Gambar apa tu? Ini gambar burger dan kentang goreng ni, cikgu. Okey, so makanan yang
Berkhasiat ke tak berkhasiat? Ini makanan tidak berkhasiat. Tidak berkhasiat dekat sana, Mira. Baiklah, saya akan tampalkan di sini. Okey. Baik. Dan yang kedua. Wah, ini saya rasa murid-murid dekat rumah pasti suka. Okey. Okey, apa tu? Apakah ini, cikgu? Sihat ke tidak sihat, cikgu? Ini jus. Okey, jus satu minuman yang berkhasiat sebab dia melibatkan jus buah. Wah, Okey, sihat. so sihat. Jadi cikgu tampal dekat sini. Makanan yang berkhasiat. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga, cikgu. Okey. Ha. Ikan bakar. Ikan bakar. So ikan bakar ni makanan yang berkhasiat sebab kita bakar, kita tak goreng dan menggunakan minyak yang banyak. Jadi kita letak dekat sini. Dan tambahan pula, ia merupakan ikan kan, cikgu? Dan ikan ada protein yang tinggi. Okey. Seterusnya, cikgu. Ini saya tahu. Apa tu? Ini ada mangkuk yang penuh dengan buah-buahan yang Buah-buahan. sihat. Jadi makanan yang berkhasiat. Okey, kita pergi ke sini. Okey. Cikgu, bila kita sentuh tentang buah-buahan, cikgu terus keluar Pemakanan yang sihat. Mungkin murid-murid kat rumah tak tahu apa sebenarnya pemakanan yang sihat ni. Betul. Okey, kita dah bahagikan tadi makanan tidak berkhasiat, makanan yang berkhasiat. So pemakanan yang sihat ini sebenarnya tabiat memilih makanan atau minuman yang rendah lemak, gula dan garam serta tinggi serat yang mampu menjadikan seseorang individu bebas daripada sebarang penyakit yang berbahaya, terutamanya penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi iaitu darah tinggi serta penyakit kardiovaskular yang lain. Betul. Okey. Wah, inilah yang dimaksudkan dengan pemakanan yang sihat tu, cikgu. Ya, okey, amalan pemakanan yang sihat. Jadi kita kena tentukanlah makanan mana yang tidak berkhasiat, makanan mana yang perlu diambil iaitu makanan yang berkhasiat. Okey. Boleh kita teruskan Boleh, dengan cikgu. misi kita ni? Okey, kita masih ada misi perlu diteruskan. Okey. Seterusnya, cikgu, ini merupakan air berkarbonat ni, cikgu. Iya, berkarbonat tak sihat sebab dia ada gas yang tinggi dan kandungan gula dia pun sangat tinggi sebenarnya. Okey. So kita pergi ke makanan yang tidak berkhasiat. Nampak, jangan salah. Okey. Makanan yang tidak berkhasiat. Okey, saya letak di sini. Dan seterusnya, berwarna-warni, cikgu, makanan ini. Gula-gula. Okey. Gula-gula, of course kandungan gula dia mestilah tinggi. Dan kalau gula yang tinggi adalah makanan yang tidak sihat. Kita kena ambil kadar gula yang rendah. So tidak sihat dekat sini. Dia merupakan makanan yang tidak berkhasiat. Baik. Walaupun gula-gula, cikgu, gula-gula kan kecil je. Tapi kita kadang-kadang kita makan banyak. Jadi kita kena tahu berapa banyak kita kena ambil. Okey. Betul, cikgu. Jangan berlebihan. Okey. Dan yang seterusnya, cikgu. Sayur-sayuran yang dibakar. Okey. Jadi dia adalah makanan yang berkhasiat. Okey, tak kiralah dibakar ke tak dibakar ke, dia adalah makanan berkhasiat. Maka kita letakkan di sini. Okey. Baik. Kita masih ada lagi di sini. Ini merupakan saya kegemaran saya. Ini ialah roti, cikgu. Okey, roti. Roti ni pula ada roti wholemeal ni cikgu rasa. Okey. So dia adalah makanan yang berkhasiat. Tak kiralah roti, walaupun roti putih pun kalau kita ambil dalam kandungan yang tidak terlalu banyak, normal, maka dia akan menjadi makanan berkhasiat. Baik. Okey, cikgu. Kita berhenti berehat seketika, cikgu, sebab saya nak tunjukkan lebih banyak lagi gambar-gambar kepada murid-murid di rumah. Kita ada misi lagi, kita akan continue ataupun sambung misi kita selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu apakah ini. Berhenti berehat.
TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM, Cikgu. Misi kita tinggal lagi sedikit. Mungkin Cikgu boleh sambung terus, Cikgu. Apakah misi itu? Okey, misi yang seterusnya adalah kita nak memadankan suku kata ini pada makanan yang berkhasiat ini. So, yang pertama ini adalah ikan. So, kita ambil I-E-K-A-N, kan. Okey, ikan. Okey, yang kedua adalah jus. Okey, J-U-S, jus. Okey. Yang seterusnya adalah sayur. S-A, Y-U-R-U. Sayur. Okey, sayur. Okey, seterusnya adalah buah. Okey. Buah. So, cikgu ambil bu. Mana bu? Mana bu? Okey, bu. A-H. Buah. Okey, buah. So, buah. Okey, sekarang kita ada roti. R-O. T-I-T. T-I-T. Jadi kita padankan dengan Roti. T. Okey. Dan yang ini adalah susu. So, S-U. S-U. Susu. Okey, kita padankan. Dan yang terakhir adalah ubi kentang. Okey. Okey, Cikgu. So ubi. U-U-B-I-B. Ubi. Okey. U-U-B-I-B. Ubi. Dan K-I-N. Ken. T-A-N-G. Tang. Kentang. Okey, habis. Ubi kentang. Jadi inilah makanan yang berkhasiat. Okey, dan di situ adalah makanan tidak berkhasiat. Betul. Ini adalah contoh-contoh ataupun gambaran makanan tidak berkhasiat pula. Baik, selesai hari ini apa yang kita telah belajar selama 1 jam, Cikgu. Untuk gaya hidup yang sihat, diharapkan anda di rumah dapat ambil informasi ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Siti Ainul atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Suhaili Abdul Ghani, atas perkongsian yang telah diberikan selama hari ini. Terima kasih kerana anda menonton sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum.